Ajaran atau pahaman yang berkaitan dengan ekonomi yang mempunyai cara yang berhubung dengan masyarakat dan politik yang berdasarkan kepada milik perseorangan dan kebebasannya bukan kebiasaan, kebebasannya. Kerana menurut pencipta ajaran ini, bahawa orang perseorangan itu menjadi milik tunggal kepada apa yang diusahakan olehnya. Orang lain tiada berhak ke atasnya dan menjadi hak kepadanya untuk memiliki jalan-jalan untuk mendapatkan benda dengan cara-cara yang boleh menyampaikan kepadanya, dengan mendorongkan perasaan mementing diri yang ada di dalam diri manusia sebagai suatu cara untuk menggalakkan kepada kemajuan dalam bidang ekonomi dengan mengadakan beberapa peraturan yang mengawasinya yang diberi tugas kepada negara. Kapitalisme ialah ajaran yang berkait dengan ekonomi, cari harta. Kemudian dia melarat kepada politik kerana cari harta ni dilindungi oleh politik. Ajaran ini memberi hak kepada orang perseorangan untuk mencari harta dan mencari jalan untuk mendapatkan harta. Pada pendapat mereka, apabila dia beri kebebasan kepada orang perseorangan untuk cari harta, akan berlaku perlombaan di dalam mereka yang mencari harta, dan ini membawa kepada kemajuan ekonomi negara dan kekayaan negara. Ini mengikut pahaman mereka. Kemudian golongan kapitalis ini mencampuri urusan politik, kerana yang mengawal urusan cari harta ialah politik pemerintah. Maka mereka menggunakan cara untuk menguasai pemerintah, supaya pemerintah dan kerajaan itu memberi peluang kepada mereka untuk mencari kekayaan dengan sebanyaknya. Dasar-dasar kapitalisme. Di antara dasar-dasar yang ada dalam ajaran kapitalisme ini ialah, yang pertama, milik perseorangan kepada unsur-unsur dan sumber-sumber yang mendapatkan hasil, seperti tanah, modal dan barang-barang, di mana kebiasaan manusia untuk memiliki sesuatu bukan sahaja dalam perkara seperti pakaian, alat-alat rumah, kenderaan dan binatang ternakan, bahkan kadang-kadang boleh memiliki dalam perkara-perkara yang melibatkan kepentingan orang ramai, seperti air, api dan lain-lain, di mana mereka memberi hak kepada orang perseorangan untuk memiliki sumber-sumber harta, memiliki tanah berapa luas dia nak, memiliki modal berapa banyak, dengan tujuan untuk mengejar kekayaan. Di mana kekayaan itu bukan sekadar untuk pakaian, alat rumah, kenderaan dan binatang ternakan, bahkan melibatkan cara untuk menguasai orang ramai. Untuk menguasai orang ramai dengan mereka menguasai perkara-perkara yang menjadi kepentingan orang ramai, seperti air, api, perhubungan dan lain-lain. Di mana Islam telah menetapkan, sebagaimana yang disabda oleh Nabi SAW, "An-nasu syuraka fi thalathatin, al-ma'u wan-naru wal-kala." Manusia itu bersekutu dalam 3 perkara. Ini pesanan Nabi SAW. Kita tidak boleh halang orang lain, kerana 3 perkara ini jadi milik orang ramai. Al-ma'u, yang pertama air.
An-naru yang kedua api. Al-kala yang ketiga padang ragut, padang rumput untuk memberi makanan kepada ternakan. Di mana tidak boleh mengawal untuk kepentingan diri sahaja. Ini adalah perkara untuk kepentingan orang ramai. Tetapi ajaran kapitalis membenarkan perkara ini dikawal oleh kalangan-kalangan yang tertentu. Kita akan terang di mana ajaran ini bercanggah dengan Islam. Saya akan baca kemudian. Yang kedua, kebebasan bekerja kepada orang-orang perseorangan dan menggunakan apa yang menjadi miliknya untuk mendapat keuntungan dan kemajuan. Maka ia berusaha sedaya upaya bagi mencapainya. Pencipta dan pengikut ajaran ini menganggap sifat ini menjadi pendorong yang sangat kuat dan penting untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu kegiatan ekonomi bagi meningkatkan pekerjaan dan pendapatan. Dalam hal ini, mereka berpendapat bahawa orang perseorangan boleh menggunakan apa sahaja barang milik dia untuk mencapai kemajuan. Boleh guna apa sahaja untuk mencapai kemajuan dengan sedikit kawalan daripada kerajaan yang akan kita baca kemudian. Dia antara perkara yang berlaku pada hari ini ialah kita kena sedar bahawa orang yang berada memberi peluang kerja kepada orang yang tidak berada. Ajaran kapitalis ini mencari jalan untuk dapat keuntungan yang lebih. Oleh kerana dengan menggunakan pekerja-pekerja asing daripada luar negeri, upahnya murah, dia dapat untung banyak. Maka dia sanggup mengambil pekerja daripada luar negeri kerana upah murah, walaupun orang dalam negeri sendiri tak ada kerja. Minta sedekah, dia sanggup melakukan demikian. Ini ialah di antara keburukan ajaran kapitalis dan sedang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Sedang berlaku. Ini menimbulkan satu tekanan dalam masyarakat yang melahirkan pencuri, perampok, penyamun, boleh timbul macam-macam dalam negara. Ini cacatnya ajaran kapitalis yang kita kena faham. Dan banyak orang kita ni duduk mengaji kitab perundang, tak tahu hak-hak agama berkait dengan ini. Dia duduk ingat ini tak ada apa-apa. Ini akan memberi satu kesan yang besar kepada masyarakat yang kita kena faham. Kadang-kadang dia tak peduli ambil pekerja yang bukan Islam, yang boleh merosakkan agama, yang boleh merosakkan akhlak. Oleh kerana pekerja daripada Nepal murah, kerja daripada negeri yang bukan Islam murah, dia ambil daripada negeri yang bukan Islam. Ambil pekerja dia masuk dalam negeri. Maka buat masuk perangai-perangai bukan Islam ke dalam negeri orang Islam. Ini semata-mata kerana nak untung lebih saja. Maka tak beri pekerjaan kepada orang tempatan sendiri. Kalau beri pekerjaan kepada orang tempatan, upahnya banyak, rugi. Maka upah murah ambil daripada luar. Ini adalah di antara kecacatan ajaran kapitalis. Yang keempat, perlombaan di kalangan orang perseorangan berlaku apabila adanya perkara-perkara di atas, di mana dengan adanya perlombaan ini berlakunya perseimbangan di dalam mengeluarkan barang-barang dan menentukan harga. Kerana masing-masing mahu barang-barangnya laris mendapat sambutan. Kata mereka, dengan kita biarkan mereka yang berniaga ni bebas mengikut diri masing-masing, dia akan berlaku kawalan kepada harga barang-barang. Kenapa? Bukan saja masing-masing nak untung banyak, dalam masa yang sama masing-masing nak laku barang-barang dia. Maka dalam masa perlombaan ini juga masing-masing nak rendah harga dengan tujuan barang dia lebih laku pada orang lain. Ini satu kawalan yang dia kata. Tapi tak jadi begitu. Dia jadi duk pakak naik belaka. Dia akan jadi macam tu. Ini kerana ajaran ni berdasarkan kepada kebendaan semata-mata. Yang kelima, membahagikan kelas di dalam masyarakat, iaitu orang yang menjadi pemilik di satu pihak, pekerja dan pengguna di satu pihak lagi. Golongan yang pertama mentarbih orang yang menjadi miliknya dengan memikul bebanan untung dan rugi. Adapun golongan yang kedua tiada hubungan dengan untung dan rugi, tetapi yang dikira ialah untuk mendapat ganjaran dan kemudahan. Akan timbul kelas dalam masyarakat, orang yang berada dan orang yang tak berada. Orang yang berada dia kena keuntung saja. Orang yang tak berada ke dapat upah saja sudahlah.
cukup bagi dia. Orang yang berada ni kena untung saja, dia saja yang memiliki, tak beri peluang kepada orang lain. Tak beri peluang kepada orang lain. Yang keenam, berusaha untuk maju dan meningkat dengan mengurangkan perbelanjaan, membanyakkan pengeluaran untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Sama ada dengan mencipta dan mencari alat-alat baru atau pekerja yang dapat memenuhi kehendaknya. Di samping mencari bahan-bahan yang cukup dan membanyakkan pelanggan dengan berbagai-bagai cara. Di antara cara nak maju, untung banyak, ialah mengeluarkan barang banyak, mengurangkan belanja. Di antara mengurangkan belanja sebagai contoh ialah membanyakkan alat-alat baru. Bila banyak alat-alat baru, pekerjanya kurang. Pekerjanya kurang. Keluar barang dengan cepat, dengan jentera saja. Orang kerja tak banyak. Dalam masa ni dia boleh untung banyak lah. Tapi banyak orang tak ada kerja, jadi penganggur. Ini akan berlaku dalam masyarakat. Yang ketujuh, kerajaan tidak boleh campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Tetapi kuasanya ialah untuk mengawas suasana bebas dan mewujudkan keadaan yang memberi kebebasan kepada rakyat dalam memiliki harta dan melakukan kegiatan ekonomi. Golongan yang mengandung ajaran ini mengatakan kerajaan tak boleh campur tangan dalam ekonomi. Kerajaan kena awas saja, kena jaga, jangan berlaga antara satu sama lain, dan kena jaga keamanan. Apa yang berlaku ialah golongan kapitalis yang bergerak dalam ekonomi memerlukan kemudahan-kemudahan yang diberi oleh kerajaan. Untuk dapat kemudahan ni, maka dia akan rasuah. Sama ada rasuah kepada pemimpin ataupun rasuah kepada parti yang memerintah. Bila pilihan raya, dia beri piti banyak-banyak kepada parti yang memerintah. Parti yang dijangka boleh menang. Ataupun dia beri belaka parti mana-mana. Bila parti ini menang, parti ini akan tolong dia. Akan tolong dia dapat projek, dapat tu, lesen yang boleh dia belaka. Kerana dia tolong parti ini dalam masa pilihan raya. Ini berlaku. Walaupun dia kata politik tak boleh campur dalam kegiatan ekonomi. Tetapi dialah pula yang akan memberi peluang kepada orang-orang politik untuk bergerak dalam ekonomi. Dan dia akan memberi tempat pula kepada anak beranak orang politik untuk bergerak dalam bidang ekonomi sehingga tak beri peluang kepada orang lain. Ini ialah beberapa ajaran-ajaran sesat yang berlaku dalam fahaman kapitalisme yang perlu kita beri perhatian, dan kita akan baca di mana tempatnya ajaran ini bercanggah dengan Islam. Sejarah dan tokoh. Ajaran atau pahaman kapitalisme lahir di negeri-negeri Eropah yang dikuasai oleh pemerintahan Rom yang mewujudkan golongan feodal, iaitulah golongan yang menguasai ekonomi, golongan atasan, dan penguasaan golongan agama yang membawa ajaran kepentingan peribadi. Kemudian padri-padri yang juga nak cari harta, bertolak daripada memisahkan agama dengan dunia, kemudian membebaskan diri daripada golongan feodal bangsawan, kemudian lahir golongan borjuis, hartawan dan kalangan menengah, yang lahir daripadanya golongan kapitalis yang berlomba kekayaan sehingga berlakunya pandangan untuk kebebasan, bermula pada awal kurun ke-16 Masihi secara berperingkat-peringkat, iaitu pertama-tamanya seruan membebaskan dari belenggu agama. Kemudiannya pembebasan melalui ajaran nasionalisme kebangsaan dengan membebaskan bangsa masing-masing. Kemudiannya kebebasan dalam bidang tabi'i termasuk dalam kegiatan ekonomi. Penciptanya terdiri daripada ahli-ahli falsafah bukan Islam, dan di antaranya tidak percaya kepada Tuhan dan bermusuh dengan agama. Walaupun ada yang beragama, tetapi agamanya bukan Islam dan memusuh dengan Islam. Di antara tokoh-tokohnya ialah François Kizny, John Locke, Taco, Mirabeau, Adam Smith dan lain-lain. Ini semua orang yang bukan Islam belaka yang mencipta ajaran ini. Oleh kerana masuk kepada orang kita agama suku, politik suku, agama suku, ekonomi suku. Maka dalam bab agama sembahyang saja. Dalam bab cari harta boleh romo belaka ke mana-mana pun. Ini benda yang menyeleweng daripada Islam. Dan kita kena sedar, memang perkara ni dalam agama Kristian boleh, agama Yahudi boleh, tapi agama Islam tak boleh.
Kan agama Islam ialah agama yang memerhati semua perkara. Bukan sahaja ibadat, termasuk muamalat, termasuk munakahan, termasuk jinayat, termasuk siasat. Semua diberi perhatian oleh agama Islam. Kalau agama lain tak apa. Yang jadi celaru hari ini ialah kerana ajaran ni masuk dalam masyarakat dan orang Islam duduk ingat agama Islam ni semayang ke Mekah, ada peti banyak, cukup, itu saja. Maka jadi penuh rano habis. Jadi rosak. Dan selepas ini kita akan baca di mana percanggahan kapitalisme dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam.